Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal perlu nikah semula, solusi perkahwinan Sabri Yunus dan Angeli Tan. Dakwaan seorang agamawan mengatakan perkahwinan pasangan selebriti Sabri Yunus dan Angeli Tan sebagai tidak sah dan boleh membawa kepada hubungan zina sememangnya sangat berat untuk diterima. Terlalu berat sebenarnya. Alasan dari dakwaan agamawan itu kerana lafaz kabul dari pengantin lelaki tidak lengkap sebagaimana yang dikehendaki oleh mazhab Syafi'i, pendapat muktamad, sehingga membawa kepada tidak sah perkahwinan tersebut. Adapun sebelum mengulas lebih lanjut permasalahan di atas, perlu diketahui bahawa lafaz ijab dan kabul adalah termasuk dalam rukun nikah selain daripada pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali dan 2 orang saksi lelaki. Lafaz ijab adalah ayat yang disebut oleh wali pengantin perempuan atau juru nikah, contohnya, "Aku nikahkan kamu dengan anakku Siti binti Ahmad." Manakala lafaz kabul pula adalah lafaz balas yang perlu diungkapkan oleh pengantin lelaki, contohnya, "Aku terima nikahnya Siti binti Ahmad." Akan tetapi menjadi permasalahan yang besar pada ketika ini apabila pengantin lelaki hanya menyebut "aku terima" yang demikian itu tanpa menyebut pengataan nikah atau nama pengantin perempuan sehingga dianggap tidak sah. Jadi benarkah tidak sah perkahwinan tersebut? Sekiranya benar ia tidak sah dalam mazhab Syafi'i sekalipun, namun ia masih sah di sisi jumhur fuqaha lain seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Malah dalam mazhab Syafi'i pun masih terdapat satu pendapat lain yang mengatakan hukum sesebuah pernikahan itu sah sekalipun lafaz kabulnya hanya menyebut "aku terima". Merujuk kepada kenyataan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, bekas mufti wilayah Persekutuan, beliau bersetuju bahawa perkahwinan ini sah mengikut syarak Islam kerana memang ada dalam pandangan jumhur fuqaha memadai jika pengantin lelaki hanya mengucapkan "aku terima" atau "aku redha". Lihat Al-Ma'usu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah. Zulkifli menjelaskan perkara itu sebagai menjawab kekeliruan orang ramai mengenai pernikahan pasangan selebriti yang didakwa dengan akad ringkas. Malah ia turut dipersetujui oleh Al-Buhuti bahawa lafaz "aku terima" sudah memadai dalam lafaz kabul pernikahan. Jikalaupun masih ada yang menolak kenyataan ini dengan menyatakan perkahwinan tersebut masih tidak sah dan dianggap hubungan terjalin adalah zina, lalu bagaimana pula dengan masyarakat Islam di negara lain yang bermazhabkan kepada Hanafi seperti India, Maliki di Maghribi atau Hanbali di Arab Saudi? Adakah boleh kita katakan mereka semua berdosa dan perkahwinan mereka semua juga tidak sah? Dalam Islam, sekalipun sesebuah perkahwinan itu dianggap tidak sah, namun bukanlah semudahnya untuk menghukumkan ia sebagai zina. Kerana itu merupakan tuduhan yang sangat berat dan boleh mencemarkan serta mengaibkan maruah seseorang. Apalagi tuduhan tersebut tertuju pula kepada saudara baru yang hatinya masih hijau untuk berjinak dan belum begitu lunak dengan Islam. Sudah tentu sedikit sebanyak akan merasakan Islam ini adalah agama yang sukar, berat dan menghukum sifatnya. Sedangkan hakikatnya Islam tidaklah sebegitu. Apa yang jelas, jika mana-mana perkahwinan dianggap meragukan, hendaklah ia dibawa dan dirujuk kepada ulil amri, pejabat mufti atau di Malaysia adalah Mahkamah Syariah. Dan sekiranya lah keputusan Mahkamah Syariah masih menganggap perkahwinan tersebut di mana suami isteri yang telah berhubungan kelamin dalam tempoh itu tidak sah, maka bukanlah semudah jatuh hukumnya zina, tetapi ia dikira wati' syubhah, persetubuhan meragukan. Syekh Muhammad Al-Zuhaili menyebutkan antara contoh hubungan wati' syubhah ialah seorang lelaki bersetubuh dengan seorang wanita yang disangkakan isterinya dalam keadaan gelap. Apabila keadaan terang, didapati bahawa itu bukan isterinya. Begitu juga wanita tersebut menyangkakan itu suaminya. Seorang lelaki bersetubuh dengan seorang wanita yang dikahwininya berdasarkan akad yang rosak di sisi mazhab Syafi'i, tetapi tidak dalam mazhab yang lain seperti nikah tanpa wali yang sah dalam mazhab Hanafi,
atau nikah tanpa saksi-saksi yang sah dalam mazhab Maliki. Lihat Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i. Malah jika anak yang lahir dari hubungan tersebut juga tidak dianggap sebagai anak tidak sah taraf dan mereka masih berhak memperoleh harta pusaka. Sebenarnya, isu sah atau tidak perkahwinan tersebut hanyalah isu khilaf, iaitu perbezaan pandangan dalam masalah furuk, bukan qati' dalam kalangan ulama muktabar. Dan perbezaan pandangan antara ulama pula bukanlah sesuatu yang salah atau bertentangan dengan syariat Islam. Malah ia sangat diraikan dan tidak perlu dicegah sama ada dengan tangan, lidah dan hati seperti mana dicegahnya perbuatan mungkar yang disepakati oleh para ulama. Malaysia telah mempunyai undang-undang yang digubal mengenai pengamalan pandangan fiqh bagi masyarakat awam adalah dengan mengikut pegangan mufti terhadap mazhab Syafi'i di kebanyakan negeri secara lazimnya. Oleh itu, masyarakat awam di Malaysia perlu merujuk dan mengikut pejabat mufti atau jabatan agama negeri jika berlaku sesuatu perkara yang meragukan atau untuk mengetahui sebarang hukum hakam fiqh. Ini kerana segala hal ehwal urusan agama tertakluk di bawah undang-undang Islam negeri masing-masing. Disebabkan itulah orang Islam yang bermastautin di sesuatu negeri hendaklah mematuhi dan berpegang dengan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti negeri tersebut. Dalam Undang-Undang Malaysia Akta 505 Seksyen 39 jelas mengatakan seorang mufti yang ingin mengeluarkan apa-apa fatwa atau memperlakukan apa-apa pendapat, mufti hendaklah pada lazimnya mengikut pandangan-pandangan diterima qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Namun begitu, jika mufti berpendapat bahawa dengan mengikut qaul mu'tamad mazhab Syafi'i akan membawa kepada keadaan yang berlawanan dengan kepentingan awam, mufti boleh mengikut qaul mu'tamad mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Begitu juga jika mufti berpendapat bahawa tiada satu pun qaul muktamad daripada 4 mazhab itu boleh diikuti tanpa membawa kepada keadaan yang berlawanan dengan kepentingan awam, mufti boleh menyelesaikan persoalan itu tanpa terikat dengan qaul muktamad daripada mana-mana mazhab yang 4 itu. Oleh itu, bersandarkan kepada akta yang disebut di atas, maka keputusan ulil amri itu sebenarnya mengangkat khilaf. Apalagi yang menikahkan mereka tentang lagi bersuluh adalah mufti sendiri, iaitu orang yang mempunyai autoriti bagi agama Islam. Jadi sudah semestinya sahlah perkahwinan tersebut. Wallahu alam. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.